Tak ada ni? Ni, macam mana? Ni, dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Boleh lagi? Ada satu dua orang tanya buku saya. Ini buku saya. Saya rasa Tuan Haji Roha Yazid telah edarkan kod dalam grup era maklumat ini. Tadi Tuan Haji Alman tanya. Ini contoh saya bawa yang saya akan bagi sebagai ini kepada Tuan Haji Ayat. Satu, saya tak jual. Saya tak terlibat dalam penjualan. Bahkan costing apapun saya 1 sen tak terlibat. Penerbitnya yang terlibat dan dia yang membuat pemasaran dan sebagainya. Saya setakat promote tempat-tempat saya pergi ceramah tu je lah. Sebenarnya ini kumpulan tazkirah harian saya yang saya buat sejak tahun 2020. Setiap hari saya tulis satu artikel dalam 4 atau 5 halaman. Setiap hari saya hantar kepada semua guru-guru yang saya terlibat. Sejak saya masuk hospital awal tahun 2020, lepas tu disambung. Ini berakhir hingga pertengahan tahun 2021, tak silap saya. Lepas pada itu dia akan buat siri kedua. Ini siri pertama. Jadi saya rasa pendetilannya tanya Tuan Haji Roha, saya dah bagi pada dia. Cara nak saya tak tahu langsung dan saya tak terlibat. Cuma tempat saya malam tadi dia orang dah order hampir 100 buah melalui pihak masjid. Dia sangka masih harga lama RM35, tapi harga lama tu harga pre-order. Dia berkuat kuasa setakat 28 hari bulan itu aja, 28 bulan April. Tapi lepas itu dia akan jual dengan harga biasa RM45. Jadi dah selesai dah, saya tak tahu macam mana. Jadi saya tak terlibat dalam hal-hal pemasaran dan saya pun tak ingin terlibat. Itu sekadar saya bawa. Saya nak bagi sebagai inilah kepada Tuan Haji. Tempat-tempat yang saya pergi ceramah tu saya bagilah 1 kopi untuk pengungsi ataupun orang lain. Minta maaf lah tak, sebab saya tak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri dalam hal-hal pemasaran ini. Usaha mengumpulkan ini pun bukan saya yang inisiatifnya. Saya telah buat sebagai dakwah saya setiap hari melalui media sekarang ni. Tapi rupanya orang yang baca-baca ramai-ramai itu dia orang cadangkan, mengapa Ustaz kalau kita tak buat koleksi kumpulan itu jadikan satu penerbitan. Saya tak fikir setuju je lah. Kalau setuju dia orang lantik satu tim tazkirah harian Dr. Hashim Lihat. Jadi dia hasilnya begini dan mereka telah melakukan usaha mengedit dan sebagainya, ejaan dan lain-lain. Jadi saya sekadar mengesahkan. Jadi tebalnya 350 halaman lebih. Ya, 350 halaman untuk RM45 kot. Jadi itu sajalah yang saya boleh bagi tahu. Dan proses membelinya tu clear. Saya rasa Tuan Haji Roha tahu, dia bagi tahu caranya. Semua melalui online. Hubung dengan orang berkenaan, kumpul duit, hantar bank in duit jumlah tertentu, lepas tu hantar resip kepada dia dengan alamat yang detail orang yang beli itu, dia akan hantar ke rumah. Itu yang saya diberitahu. Dan banyak juga tempat yang dah mula menerima pesanan masing-masing. Itu yang pertama ya. Rakaman masuk atau tak apa tu, ini sebab ini promosi, boleh ya? Yang kedua, ini timbul orang yang dah masuk zon zon pincin macam saya dan orang lain. Saya tertanya-tanya mereka-mereka yang tak pernah datang ke masjid ataupun tak berminat dengan masjid. Setelah berada di zon macam ini, ke mana mereka pergi ya? Itu soalan saya. Ke mana hari-hari mereka pergi? Adakah memadai dengan pagi-pagi pergi ke kedai kopi, minum borak sikit, lepas tu balik beli sahabat, lepas tu tidur, lepas tu adakah gitu nak boleh buat setiap hari?
Saya pun fikir juga kalau orang yang tak berminat ke masjid dan orang Islam, tak minat ke surau, dia nak buat apa tu? Masa-masa menunggu giliran dipanggil pulang tu. Ini satu isu yang agak berat untuk kita fikirkan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Kalau kita tengok pertemuan-pertemuan yang lain, pertemuan perkahwinan, kenduri, walimatul urus, pertemuan parti, keluarga yang terlibat dengan parti, itu pertemuan bukan berterusan, bukan rutin biasa. Mungkin sebulan sekali, mungkin 2-3 minggu sekali. Tapi yang kita kata rutin, yang hari-hari yang kita boleh buat memenuhi masa kita, terutamanya orang-orang yang melazimi masjid 5 waktu satu hari. Ada ramai di tempat saya 5 waktu satu hari tak pernah miss. Dapat dalam 3 saf kecil, satu saf dalam 20 orang setiap waktu. Tapi kalau malam banyak lagi lah, ke subuh lagi ramai. Jadi dia kata kalau dia tak datang ke masjid, dia nak pergi ke mana? Itu soalan dia. Dan dia datang pula dengan isterinya, kalau isteri masih ada. Hal-hal begini tuan-tuan sekalian boleh menjawab satu persoalan. Kadang-kadang kita tak tahu kita nak buat apa, kekosongan kita dalam hidup. Nak tandang ke rumah kawan-kawan. Zaman sekarang ni bukan zaman bertandang ke rumah orang. Nak pergi jaya raya pun kena buat appointment. Yalah. Mana ada budaya buat appointment zaman dulu. Datang ketuk pintu, Assalamualaikum, balik. Kalau tak ada orang. Tapi sekarang kena buat appointment, bersedia atau tidak nak terima kedatangan saya. Jadi budaya ini, itu pun kalau boleh dibuat beberapa kali, boleh dibuat. Yang tak payah ketuk pintu, yang orang terima sepanjang masa, imam masjid dengan Bilal je. Jadi kalau ke masjid kita tak sanggup datang, lepaskan masjid tu nak pergi ke Batu Dua. Itulah keinsafan kita bersempena raya ni sampai kita seronok. Kita insaf. Dari tanah kita datang, kita akan kembali ke tanah tak lama lagi. Yang ketiga, apabila kita buat baik, apa perbezaan kita buat baik dengan manusia dengan kita buat baik kepada Allah? Apa perbezaan utama dia? Apa perbezaannya? Katalah saya bagi derma kepada orang, bagi bantuan kepada dia. Kita katakan itu kita buat baik kepada manusia. Tapi kita datang beribadah ataupun kita bagi zakat tu buat baik atas asas nama agama. Apa perbezaan dua ini? Kalau kita tak tahu perbezaan dua ini, kita mungkin samakan saja. Kalau kita samakan saja, itu pandangan sekular. Pandangan sekular, semua agama baik. Apa bezanya agama Islam? Semua agama tak boleh mencuri. Apa beza dengan orang Islam tak boleh mencuri? Ya tak? Sebab kita tak tahu apa asas perbezaan antara kita buat baik secara agama, secara dengan Allah lah, dengan kita buat baik secara manusia. Ada satu perkara penting yang kita fikirkan. Kita buat baik dengan manusia ni satu layer sahaja. Apa yang kita terima, apa yang dia terima melalui kita, apa yang kita cakap, apa yang dia dengar daripada percakapan kita, apa yang kita buat, apa yang dia terima daripada perbuatan kita, setakat itu saja. Tapi kalau dengan Allah, di samping yang macam itu, ada lagi satu layer lain yang manusia tak boleh trace. Apa kata hati dia, apa kata minda dia, apa niat dia, apa perasaan dia. Itu dia panggil unsur Rabbani di dalam amal ibadah Islam. Kalau manusia kita bagi derma, kita bagi bantuan kepada dia, tak ikhlas, tak jujur, tak apa. Ada udang di sebalik mi, ada udang di sebalik batu pun tak apa. Bagi duit, nak buat bantuan masjid, bagi banyak-banyak, tujuan nak dapat kontrak pun tak apa. Semua terima tu. Bahkan ambil duit utang, duit judi pun nak bagi pada bantuan masjid, orang bukan tahu. Ya tak? Terima, tak nak masalah. Tapi apabila dia pergi kepada kebaikan secara agama dan di sisi Allah,
Itu yang kedua. Yang pertama, apa yang ada di dalam hati kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu dan kepada harta benda kamu, tapi Allah melihat kepada hati kamu dan kepada perbuatan kamu. Dia nak selari antara perbuatan lahir, selari dengan kata-kata hati. Bahkan hati itu pencetus kepada yang lahir, penggerak kepada yang lahir. Asas penerimaan yang lahir itu bergantung kepada tulen atau tidak yang hati kata. Niat yang baik, ikhlas, jujur, bukan riya, bukan takabur, bukan ujub, dan berbagai-bagai bukan sifat mazmumah. Semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan menyembah Allah. Maksud buat baik itu semua dianggap menyembah Allah, melainkan semata-mata ikhlas kerana Allah. Itu daripada signifikan perbezaan antara kita berbakti sesama manusia, kita buat baik sama-sama manusia, dengan kita buat baik antara kita dengan manusia tetapi demi kerana Allah. Kalau kita tidak boleh bezakan ini, maka perbuatan-perbuatan kita yang kita nampak baik itu sama dengan perbuatan orang lain. Jangan. Kita tak nampak perbezaan sumbangan orang bukan Islam tentang sesuatu dan tentang sumbangan orang Islam pula tentang sesuatu. Tak nampak perbezaan dari segi lahir, tapi dia punya signifikan yang cukup kuat dari segi makna rohaninya, iaitu sesuatu yang dilakukan dengan penuh ikhlas semata-mata kerana Allah. Maka dia telah menjangkaui daripada perbuatan secara biasa yang kita panggil perbuatan kemanusiaan secara manusia, secara sekular baik, tapi dia melepasi level ini menjadi ibadah. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, saya dalam akhir-akhir kehidupan saya ini, saya banyak memikirkan hal-hal begini untuk saya membanyakkan ganjaran di sisi Allah. Bukan saja banyak pada pandangan mata yang melihat, bukan saja seronok pada pandangan mata yang melihat, bukan saja sedap pada mulut yang memakannya, bukan saja sedap pada telinga yang mendengarnya, tapi sejauh mana benda itu selari dengan kata hati saya, sejauh mana benda itu selari dengan tujuan dan keikhlasan hati saya untuk meningkatkan benda itu ke taraf ibadat. Sebab kata ulama qawaid fiqhiyah, innamal a'malu binniyat, segala perbuatan dinilai dengan niat. Itu hadis sahih yang paling tinggi kualitinya. Bahkan ulama mengatakan itulah hadis nombor 1 sekali dalam kategori semua hadis. Bermakna setiap perbuatan dinilai dengan niat. Kalau niat salah, perbuatan itu semua out, walaupun perbuatan itu baik. Tetapi kalau niat betul, perbuatan kurang elok pun insya-Allah Tuhan terima. Macam amal ibadat kita baca tak berapa elok, pakaian kita tak berapa cantik, wudu kita pun tak berapa sempurna, niat elok, insya-Allah Tuhan terima. Lebih tinggi merkanya berbanding yang mereka semua elok segi lahir tapi hatinya tak begitu elok. Tapi kalau perbuatan salah, niat baik tak boleh. Ini bukan cerita Robin Hood. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita rasa begini, maka ulama menggunakan kaedah hadis ini dengan kaedah setiap perbuatan dinilai dengan niat. Itu yang membezakan perbuatan-perbuatan biasa yang kita panggil adat, kebiasaan dan lain-lain. Dia boleh bertukar menjadi ibadat apabila disertakan dengan niat dan tujuan yang baik. Selama mana perbuatan kebiasaan adat-adat tadi tidak bercanggah dengan agama, maka kesemua apa yang kita lakukan kehidupan kita selagi ia tidak bercanggah dengan agama, dengan niat yang baik, kesemuanya menjadi ibadat insya-Allah. Ibadat ada 2 jenis. Ibadat khusus, puasa, zakat, haji, umrah, zakat dan lain-lain. Ibadat umum, apa yang baik yang kita buat, sama baik di segi adat atau baik di segi apa juga, yang selari dengan titah perintah Allah. Dan apa yang tak baik
yang selari juga dengan titah perintah Allah, walaupun pada segi adat, maka kita ikut dan kita patuh semata-mata kerana Allah menjadi ibadat. Sebab itu kalau main golf waktu tu aurat elok-elok, tapi dia ada kutip dana melari golf. Sebab golf yang orang kaya kan, dia kempen dalam golf tu dapat derma nak buat apa-apa tertentu, jadi ibadat. Janganlah main golf tu disertai dengan minuman keras apa semua, itu cerita lain. Jadi itu saya katakan. Jadi itu yang saya nak sebutkan sebagai pendahuluan pagi ini. Tak apa tuan rakamannya. Itu satu segmen dalam ceramah ini. Segmen selanjutnya, tajuknya, apakah kaitan amal pekah hukum hakam kita ni yang kita amalkan, semayang, puasa, zakat, haji apa ni, apa kaitannya dengan akidah kita? Dia sipi-sipi juga dengan pendahuluan tadi, sebab tu saya sebutkan itu. Begini tuan-tuan sekalian ya. Banyak orang apabila dia mempelajari fiqh, ini batal, ini tak batal, ini sah, ini tak sah. Fiqh ni kena sebut benda kita lah. Batal, sah, tak sah, wajib, sunat, haram, makruh, harus, itu fiqh. Akidah pula, ini salah tak salah segi mazhab Ahlussunnah Jamaah. Pahaman ini betul tak betul, niat ini betul tak betul, mengenali Tuhan dan berbagai-bagai pengajian akidah. Kita kata begini, mengenali Tuhan, Tuhan tu ada, itu akidah. Ya tak? Mengapa Tuhan tu ada? Sebab ada alam ini, itu dalil dia. Hukumnya wajib, hukum wajib itu fiqh. Tapi mengenali Tuhan dan mengetahui adanya pencipta apa semua itu akidah. Tapi hukum mempelajari mengenali Tuhan itu fiqh, wajib. Jadi kita nak tengok apa kaitan benda-benda ini. Sebabnya ramai orang dia memisah-misahkan, dia mendalami bab fiqh, dia tak kisah sangat tentang hal-hal tauhid. Ada orang itu tahu terutama di kalangan perempuan, saya minta maaf, bukan perempuan sini, perempuan tempat lain yang saya tahu. Dari sini saya tak tahu banyak. Dia tahu ini betul tak betul, tak ini doa macam mana, dia terlalu ambil berat benda itu. Tak apa, bagus. Tapi dia tak begitu mempertikaikan macam mana dari segi tauhidnya, macam mana dari segi benda ni salah tak salah, segi akidahnya. Kita kata macam ni lah, dia nak puasa sunat. Puasa sunat Senin Khamis tu fiqh ya. Tapi suaminya ada di rumah, dia kena minta izin kan? Apa pasal kena minta izin? Sebab puasa sunat tertakluk kepada kebenaran suami. Contoh saya tak payah huraikan. Jadi hukum taat kepada suami dan kena mana dengan akidah. Sebab Islam meletakkan suami menguasai isteri, akidah. Contoh, jadi kalau dia puasa juga, dia kata puasa tu baik, apa nak minta kebenaran suami aku bukan puasa aku. Dah terlanggar. Fiqh pun dia langgar, tauhid pun dia langgar. Jadi kerana itu, kalau kita pisahkan benda-benda begini, akan berlaku sikit banyak kecelaruan dalam sikap kita. Sebab dalam agama ini, pencetus permulaan kepada mengapa kita nak buat baik. Kalau buat baik yang wajib atau yang sunat, mengapa kita tak nak buat jahat? Yang jahat, yang haram atau makruh, semua dicetuskan oleh apa? Iman. Kalau tidak dicetuskan oleh iman, kemungkinan besar orang itu dia buat baik hanya taklid, pak turut. Faham? Kemungkinan dia hanya pak turut, taklid, dia tak mengetahui asas tuntutan itu. Jadi penggerak ke arah dia nak melakukan yang wajib itu baik dan sunat. Penggerak ke arah dia tidak melakukan yang haram dan makruh ialah cetusan iman. Jadi kalau dia buat sesuatu yang wajib, bukan dicetuskan oleh iman dia,
Dia tinggalkan sesuatu yang haram, bukan dicetuskan oleh imannya, tapi dicetuskan oleh malu. Dia pergi rumah bapa mentua, dia solat sebab dia malu. Bapa mentua di rumah dia tak solat. Bapa mentua dia ustaz, di rumah dia bapa dia orang biasa je, maka dia tak solat. Segi fiqh apa beza dia solat di rumah bapa mentua dengan solat di rumah? Nampak tak? Tak ada beza. Tapi yang di bapa mentua tu solat di ajlin nas, tujuan solat riak, solat nak menunjuk, bukan cetusan iman dan takwa. Faham tak? Dengan kerana itu, seluruh amal ibadat kita yang kita panggil fiqh, yang baik kita buat wajib atau sunat, yang haram kita tinggalkan sama ada yang haram atau makruh. Kalau kita buat bukan dicetuskan oleh iman dan takwa, tapi dicetuskan dengan berbagai-bagai sebab, berbagai-bagai kerana ada berbagai-bagai, bukan ibadat, hanya adat. Ini intisari ceramah saya. Jadi kita ukur kalau sejauh mana yang kita buat selama ini dia berada di atas tahap ini. Yang itulah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku semata-mata kerana-Mu ya Allah, yang tidak ada sekutu kepadanya. Maksudnya kita buat semata-mata kerana Allah, bukan kerana-kerana yang lain. Apabila kerana-kerana yang lain, dia menganggap menyekutukan Allah dalam amal ibadat. Tuan-tuan percaya adalah amal ibadat boleh jadi syirik. Tuan-tuan buka surah Al-Kahfi ayat yang penghabisan tu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia buat amal yang baik, dalam braket amal kebajikan yang diterima oleh Allah. Falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia mensyirikkan ibadahnya dengan sesuatu. Dalam ayat ini bermaksud dalam beribadah pun boleh berlaku syirik. Kalau di luar ibadah lebih-lebih lagi lah. Macam mana dalam ibadah boleh berlaku syirik? Tadilah di rumahnya tak salat, pergi rumah bapa mentua ada salat. Jadi salat rumah bapa mentua kerana manusia, maka mensyirikkan Allah dalam ibadahnya, bukan kerana Allah, kerana bapa mentua. Bagi derma dia nak sambut bagi, tapi dengan janji dapat kontrak. Tak janji dapat kontrak, tak nak bagi derma. Maka derma tinggal derma, dia tak jadi sedekah. Saya bagi ikhlas tak? Ikhlas ni bukan dakwaan mulut kamu. Kalau benda haram kamu buat, dan benda tu ada penggerak. Kalau tuan-tuan tengok definisi corruption. Corruption ni kita menerima sesuatu atau kita memberi sesuatu, kita tak akan terima benda tu kalau bukan ada sesuatu di belakangnya. Jika tidak ada apa-apa perkara lain. Katalah kita meluluskan projek tertentu, kita sign, dapat duit. Oh, dia bagi ikhlas kepada saya. Tapi kalau kamu tak sign, dia bagi ikhlas atau tidak? Itu dalam definisi section 16 kalau tak silap saya, Corruption Act. Itu maksudnya bukan kamu mengaku itu niat ikhlas. Itu semua orang tak mengaku. Siapa yang nak mengaku biar tengah jalan. Tapi dia akan tengok circumstantial evidence to prove whether he had the intention, guilty intention or not, while committing the offence. Itu maksudnya. Jadi apabila sesuatu yang kita boleh lakukan yang baik dan yang sunat, dan kita tinggalkan yang haram atau makruh, bukan kerana Allah, walaupun segi fiqh nampak elok ke semuanya, betul ke semuanya, faham? Tapi tidak diterima kerana tak dikaitkan dengan kata hati, bermakna terputus antara hubungannya dengan Allah kerana tidak ikhlas kerana Allah. Boleh fahamnya itu? Saya rasa saya telah bagi penerangan yang pada saya cukup jelas sebagainya. Sebab terlalu banyak orang-orang yang berada di persimpangan antara pendirian yang macam ini.
Jadi saya akan bagi beberapa contoh ni. Contoh pertama, tuan-tuan boleh tengok, Allah memerintah kita untuk bersuci, taharah lah, ambil wuduk semayang. Itu fiqh. Kita pun ambil wuduk dengan sempurna. Hadis Nabi menyebutkan siapa yang ambil wuduk dengan sempurna, semayang dengan sempurna, Tuhan mengampunkan segala dosa. Macam-macam lagi banyak hadis. Tapi bagaimana perintah ini dikaitkan dengan akidah? Asalnya dia berbentuk fiqh tapi dikaitkan dengan akidah. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Surah Al-Maidah ayat 6. Wahai orang yang beriman. Dia tak kata wahai manusia. Dia tak kata juga wahai orang Islam. Dia sebut wahai orang beriman. Perbezaannya banyak orang Islam tapi tak beriman. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak mendirikan solat, basuhlah muka kamu dan tangan kamu. Saya kasih dia ambil sebahagian ayat, tak ambil semua. Memang ayat sepatutnya sampai ke ujung. Dikaitkan perintah mendirikan solat, dikaitkan mesti kena ambil air semayang, tapi ditujukan kepada orang yang beriman. Bermakna kalau orang yang tak beriman tak diperintah kamu ambil air semayang, tak diperintah solat. Atau kalau kamu solat pun bukan kerana iman, tetapi kerana riak macam tadi, tak dinamakan ibadah. Tapi yang saya sengaja pilih tajuk gini sebab ramai di kalangan kita begitu. Kita buat, orang ada kita gaya lain sikit, orang tak ada begini cara kita. Pergi tempat yang agak jadi kita modify amal ibadat kita ikut apa orang tengok, apa orang kata, ya tak? Maka dengan sebab itu, apabila dikaitkan dengan apa orang tengok, apa orang kata, apa orang komen, bukan kerana Allah, maka cacat kualiti ibadat kita. Lagi teruk kerana manusia, maka lagi cacat ibadat tersebut. Bahkan kemungkinan tak diterima terus. Sebab terpisah antara kata rohani, kata jiwa, kata tauhidnya, tidak dikaitkan dengan ibadahnya. Itu yang penting. Yang kedua, perintah menunaikan semayang dengan beri zakat, dan digabungkan kedua-dua ini dengan perintah iman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Dia tak suruh bagi zakat kepada orang yang tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan hari akhirat. Dia tak perintah pun bagi zakat. Kalau bagi juga, bagi derma, bagi bantuan, tapi tak jadi zakat. Firman Tuhan, allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Surah An-Naml ayat 3. Orang-orang yang mendirikan solat, memberikan zakat, dan mereka beriman dengan hari akhirat. Bagaimana perintah mendirikan solat, perintah menunaikan zakat kepada orang yang percaya dengan akhirat. Sebab tu orang tanya saya, Ustaz, kalau ada orang bukan Islam bagi derma, boleh tak dapat masjid? Boleh. Tak ada masalah. Dia bagi kita terima, tapi kepada dia bukan ibadat, kepada dia sumbangan. Bahkan orang yang usaha nak dapat bantuan daripada orang bukan Islam tu, orang tu pula buat ibadat, walaupun bukan duit dia. Faham tak? Kita mana boleh orang yang bagi tak dapat apa, lembu punya susu, sapi punya nama ni. Kata dia berusaha untuk seorang bukan Islam bagi derma 10,000. Tapi dia yang usaha, bukan duit dia. Yang bagi derma tadi bukan orang Islam, tak dapat ibadat sebab dia tak dikaitkan dengan iman. Tapi dia yang berusaha untuk mendapatkan itu dipanggil ibadat. Oh, mudah tuan-tuan sekalian nak mendapat jalan ibadat. Kuncinya di situ. Surah An-Naml. Begitu juga kefarduan puasa. Tak diminta kepada orang yang bertakwa, tak diminta kepada orang yang nak berpuasa, melainkan dikaitkan dengan bertakwa dan juga iman. Tuan-tuan tengok surah yang selalu dibaca tu, Al-Baqarah 183, yang selalu dibaca oleh orang dalam musim bulan puasa baru ni. Ya ayyuhallazina amanu. Dah Tuhan sebut dah, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu. Kamu situ ialah orang yang beriman.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Takwa itu ciri iman. Antara ciri iman yang paling tinggi ialah bertakwa. Sebab itu Tuhan sebut, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling tinggi darjat di kalangan kamu, yang paling mulia sekali ialah yang paling bertakwa. Bahkan pada saya, dalam takwa, iman itu satu gudang yang luas. Tapi kandungan dalam gudang yang luas yang paling penting sekali ialah takwa. Jadi ayat ini ada dua sekali perkataannya. Ditujukan kepada orang yang beriman, dan lebih spesifik untuk puasa ni, orang yang beriman dan bertakwa. Kedua-dua itu unsur akidah. Kalau tuan-tuan tengok dalam suruhan-suruhan ayat Quran ni, dia suruh kita buat begitu, dia suruh dia larang kita buat begini. Dia tak kait, dia tak letakkan sangat cara nak buat. Macam air semayang, dia suruh ambil air semayang. Tuhan tak kira pun bagaimana ambil semayang dengan detail. Ada juga ayat Quran yang tadi. Begitu juga nak bagi zakat, dia suruh bagi zakat, tapi dia tak kira pun ambil zakat dengan detail. Yang menceritakan zakat dengan detail ialah hadis. Tetapi pada tak detail itu waktu mengenai zakat pun, tapi diselitkan unsur iman, unsur takwa mengiringi perintah itu. Bermakna amal ibadat kita tu tidak relevan sama sekali apabila kita pisahkan dengan iman dan akidah, tauhid. Walaupun kita buat lengkap di segi rukun-rukun syaratnya. Jadi yang melengkapkan rukun syarat semua itu dalam hadis. Ayat Quran cakap perintah bersolat, perintah haji, tapi dikaitkan dengan iman, takwa, mukmin. Bermakna perintah segala amal ibadat itu mesti dikaitkan dengan iman dan takwa, dan seiring dengannya mengatasi daripada kita hanya melengkapkan rukun syarat tetapi tidak sempurna dari segi keimanan, ketakwaan. Faham tak? Faham aku. Bermakna kalau kita buat sempurna dari segi perbuatan semua, sempurna dari segi amalan lahir ekal, tapi hati tak begitu sempurna, akidah tak begitu molek, ketakwaan tak begitu tinggi, keikhlasannya tercemar, ibadat itu belum tentu diterima. Sedangkan segi fiqh dah sempurna semua. Bahkan sebaliknya, kalau segi fiqh tak begitu sempurna pun, air semayang pun dia ambil tak berapa nak ni sangat, bacaan dia pun tak berapa elok sangat, baju dia pakai pun tak berapa cantik sangat. Tapi segi tauhidnya, akidahnya, ketakwaannya, keikhlasannya, keimanannya waktu melakukan ibadat tu cukup baik. Itu lebih baik markahnya, tinggi. Sebab itu saya selalu sebut begini di tempat-tempat yang saya ceramah, termasuk di tempat saya. Jangan kita ambil titik bengik luar saja. Dalam bab nak sembahyang, nak baca doa apa ustaz, buat macam ni. Saya kata memang banyak orang tanya saya hukum baca qunut lah, kemudian nak baca doa waktu imam baca khutbah. Jadi isu tu bukan pada saya, is non issue. Saya tak naklah kata benda tu penting, tapi pada saya dalam mesej saya berceramah sejak pada dulu sampai sekarang, dan mungkin selamanya begitu selagi saya mampu. Saya nak kaitkan kesempurnaan amal ibadat saya, amal ibadat kita bukan saja tergantung kepada kesempurnaan perbuatan-perbuatan secara fiqh tu, perbuatan lahiriah tu, tapi dia banyak bergantung kepada kesempurnaan kata hati, apa niat, apa perasaan, dan syarat yang paling jitu sekali dalam bab ibadat ni, ikhlas atau tidak. Dan semua itu tidak akan sempurna melainkan dia terpaksa mendalami aspek-aspek rohani, aspek tauhid, dengan mengelakkan sifat-sifat yang mazmumah. Itu lebih utama lagi pada fikiran saya daripada mengambil titik bengek lahiriah ni, yang banyak dipanggil khilafiyah, yang berada dalam virus banyak benda khilafiyah, benda furu'iyah dipanggil dia. Sedangkan benda yang lebih basic lagi untuk penerimaan amal ibadat kita ialah sejauh mana suara hati, keikhlasan, ketulinan kita dengan hati yang bersumberkan unsur iman dan takwa, yang dalam ibadat dia panggil ikhlas. Oh, ada orang tanya saya, ikhlas jujur ni benar siapa nak tahu ustaz? Tuhan saja yang tahu. Yang kita boleh tahu ni benda fiqh lah, dia buat betul tak betul, dia baca betul tak betul. Betul saya kata begitu, tapi ibadat kita ni dengan Allah, bukan kita nak pleasekan manusia. Kalau kamu buat sesuatu kamu nak pleasekan manusia, mari sekat itu. Kamu nak pergi jumpa somebody, kamu pakai smart, pakai lawa-lawa, pakai kata elok,
hati kamu bengkak. Okey, tak ada masalah. Iyalah. Sebab itu kita buat dengan manusia. Tapi kalau kamu buat dengan Allah, kamu pakai semua semangat, kamu ambil sembahyang, kalau kamu baca, tapi hati kamu tidak 100% kerana dia. Iyalah. Tak diterima. Jadi perbezaannya di situ. Jadi kalau kamu nak sempurnakan dari segi lahiriah ni saja, segi fiqh, tapi kamu tak kaitkan dari segi kerohanian, maka kesempurnaannya tercejas. Maka itu asas. Ya, saya cuba buat kupasan secara ilmiah tuan-tuan benda begini. Maaf, saya tak mengajar tentang rukun batas. Saya mengajar, cuba saya mentafsirkan secara ilmiah. Sebab waktu saya mendalikan kursus-kursus sarjana dulu, hal-hal begini yang kami fokus dalam perbincangan. Kita kata ada unsur ilmiah sedikit, kalau tak banyak-banyak. Itu contoh. Contoh lagi yang lain. Bagaimana Tuhan kaitkan sifat-sifat terpuji di dalam akhlak itu. Ikhlas, jujur, jangan buang masa, khusyuk dalam sembahyang, dan juga ibadat-ibadat yang lain. Berselang-seli antara hukum fiqh dengan hukum akhlak ni, berselang-seli dengan unsur iman dan taqwa. Contoh baca ni surah yang agak panjang sikit. Orang yang ada handphone boleh buka lah, iaitu surah Al-Mu'minun ayat 1 sehingga 11. Al-Mu'minun tu yang 24, 23 saya tak ingat surah yang berapa, tak ingat langsung nama surah, tapi ayat 1 hingga 11. Ayat tu yang agak signifikan untuk kita nak nilai apa yang saya ulaskan sebelum ini. Qad aflahal mu'minun, telah berjaya dan pasti berjaya seorang yang betul beriman. Dia sebut, dia tak kata qad aflahal muslimun, berjaya orang mukmin. Dia tak kata berjaya orang Islam, sebab semua Islam. Tapi yang berjaya adalah yang betul-betul beriman. Siapa dia orang mukmin sini? Allazina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk di dalam sembahyang. Dia tak kata yang sempurna ayat sembahyangnya, yang sempurna bacaannya, yang sempurna perbuatan. Dia tak kata yang itu. Dia letak khusyuk sebagai asas penerimaan ataupun nak menjadi orang yang berjaya. Sedangkan khusyuk tuan-tuan tengok dalam mazhab Syafi'i bukan menjadi rukun dalam sembahyang. Rukun 13 tak masuk khusyuk. Kalau gitu khusyuk tak penting. Khusyuk lebih utama lagi daripada rukun-rukun yang lain, sebab khusyuk itu menjamin sembahyang itu diterima, dan sembahyang itu untuk menjadikan yang sembahyang itu berjaya. Faham? Itu buktinya. Maknanya benda rohani itu mengatasi benda-benda jasmani, mengatasi benda-benda lahir tentang rukun, syarat, sah tak sah, tapi dia sebut di situ benda yang tak menjadi rukun, iaitu khusyuk. Itu satu bukti. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini bab akhlak. Orang yang berjaya ni juga, yang mukmin ni, yang mengelakkan benda-benda yang sia-sia. Benda sia-sia, benda lara dia panggil. Benda tak ada faedah, buang masa. Ini tak payah saya hurai. Di segi pakar-pakar psikiatris, pakar-pakar motivasi pun mengakui orang tu nak berjaya kena elakkan benda-benda yang sia-sia. Sia-sia waktu, sia-sia belanja, sia-sia buang masa, dan berbagai-bagai benda yang sia-sia. Dan banyak buat benda-benda sia-sia ni orang Melayu lebih banyak daripada orang bukan Melayu. Dengar ada ceramah kedai kopi sampai 3 jam tak ada full stop, bahannya ada, tak berhenti. Lara. Itu clear, tak payah saya ulas. Nak menjadi orang yang berjaya, mukmin yang tulen ialah yang mengelakkan benda-benda yang sia-sia. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Ini bab fiqh. Orang yang nak berjaya ni juga mukmin, dah beriman, itu unsur tauhid, dan mereka ini menunaikan zakat. Zakat di sini ulama tafsir mengatakan ada 2 makna. Waktu turun ayat ni, kefarduan zakat belum lagi. Jadi apabila kefarduan zakat belum, jadi maksud zakat di sini ialah menyucikan badan daripada sifat-sifat mazmumah. Aflah man zakkaha, surah Syamsu. Zakah ni maknanya menyucikan. Berjayalah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, maka akan kecewa dan gagallah bagi mereka yang mengotorkan jiwanya. Jadi itu pengertian yang pertama. Tapi termasuk juga pengertian yang kedua kata ulama, walaupun kefarduan zakat itu difardukan kemudian, maksud zakat sini juga termasuk memberi zakat harta benda. Memberi zakat harta benda sebagai komitmen dia, kerana dia ikut kata hatinya, kerana dia beriman, dan dia sebagai ciri orang yang berjaya.
Walladzina hum li furujihim hafidun. Ini akhlak. Nak menjadi orang yang berjaya, yang beriman tadi, yang mengelakkan hal-hal seks. Furujihim menjaga maruah seks, menjaga hubungan jenis dia hanya dengan orang-orang yang diizinkan untuk dia, iaitu illa ala azwajihim, melainkan dengan isteri-isteri atau pasangan masing-masing, au ma malakat aymanuhum, atau perempuan yang dimiliki di zaman dulu, amah-amah yang boleh ditubuhi pada zaman dulu, fa innahum ghairu malumin, dan mereka yang buat demikian tidak dikutuk. Maknanya buat hubungan dengan amah pada zaman dulu ni tidak dikutuk, diizinkan pada satu ketika sehinggalah benda itu dihapuskan. Jadi ayat ini dikaitkan, nak menjadi orang yang berjaya mesti mukmin. Dan mukmin pula khusyuk dan sembahyang, itu semua ciri akidah. Kemudian bagi zakat, lepas itu mengelakkan perbuatan-perbuatan moral yang besar, antaranya hubungan seks di luar perkahwinan. Disebutkan dengan jelas ini. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang melanggar batas-batas tersebut, buat lebih daripada itu ataupun melanggar larangan ini, fa ulaika humul adun, maka orang-orang ini adalah orang yang melampaui batas, yang melanggar perintah Allah. Kemudian ditambah pula lepas itu, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang berjaya ni juga ialah mereka-mereka yang menjaga amanah mereka dan perjanjian mereka. Amanah mana kewajipan biasa dia sebagai suami, kewajipan sebagai suami, kewajipan sebagai bapa, kewajipan sebagai dan sebagainya. Ahdihim, perjanjian dia. Perjanjian dia kata dia pegang jawatan-jawatan tertentu yang dia punya atur cara kerjanya khusus. Kau kena buat begini, kau kena buat begini. Kita katakan macam aku janji lah, kita katakan. Yang itu dia tunaikan dengan baik. Tuan gunakan dua perkataan. Amanah satu hal, itu tanggungjawab biasa sebagai kita, bergantung pada keadaan kita. Tapi wa'ahdihim, satu komitmen yang dituntut ke atas kita tunaikan dengan baik. Itu antara ciri nak menjadi orang yang berjaya. Tunai amanah tentu kepada orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman, dia tak tunai amanah. Banyak putar belik, putar alamnya. Sebab itu kalau kita buat sesuatu jadi benda hari kepada orang yang amanah, senang hati kita. Tapi kalau terlantik kepada orang yang tak amanah, habislah. Walaupun jadi pengurusi khairat, mati. Habis. Sebab itu bukan ciri-ciri kata kita mesyuarat, kita bentang, itu tambahan. Tapi yang paling penting sekali ialah ciri amanah. Tentu ciri amanah itu cetusan daripada iman. Tak akan menjadi amanah yang baik kalau orang yang tak beriman. Dia akan kelentong saja. Walladzina hum 'ala salawatihim hafizun. Ditambah lagi. Dia ulang. Orang-orang yang menunaikan, yang menjaga salatnya dengan baik. Yang di atas tadi salat dengan khusyuk, yang dia buat salat dengan baik. Yang di atas tadi signifikan salat dari segi hati, dia menjaga betul-betul hatinya dari segi khusyuk. Dia tak ambil kira sangat tentang benda lahiriah. Tapi yang di bawah ni, dia menjaga segala rukun syaratnya, batal tak batal, sah tak sah, kesempurnaan salat. Bermakna dengan dia letak salat dua kali, betapa pentingnya salat itu yang menjamin ke semua amalan-amalan baik diterima. Sebab tu orang pernah tanya saya, kalau orang tu dia pergi, dia buat kebajikan, dia sedekah, dia remah, dia tak salat. Saya kata ada 2-3 pendapat. Pendapat yang paling kuat sekali, salat tu mungkin sah kerana dia buat betul syarat semua, tetapi tak diterima oleh Allah sehingga dia buat kebajikan semua, dia bagi derma, dia bagi apa semua, tapi dia tak salat. Selagi buatan tu baik, macam dia puasa misalnya, dia tak salat, Tuhan terima puasanya, tetapi pahalanya tergantung sehingga dia melakukan salat. Tapi ada pendapat mengatakan seluruh amal ibadat kita bergantung kepada sejauh mana kita melakukan salat. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamad din, siapa yang tinggal salat maka runtuhlah agama itu, sebab dia tiang agama. Sebab itu kalau orang yang tak salat ini, pada saya sebagai seorang Islam, kalau tanpa uzur, saya tak inginlah berurusan dengan dia secara yang serius. Secara serius cakap sikit-sikit tu boleh lah, tapi secara serius nak buat perjanjian ke atau sebagainya, saya tak sanggup lah. Saya terfikir sepanjang masa, takut-takut saya menjadi mangsa kepada dia. Itu je lah. Ulaika humul warisun. Orang-orang macam ini saja yang akan menjadi pewaris. Pewaris apa?
allazina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Tuan-tuan tengok ayat yang panjang begini, dikaitkan seluruh ciri-ciri kejayaan, sama ada berbentuk fiqh, sama ada berbentuk akhlak, sama ada berbentuk ibadat, kesemuanya dikaitkan dengan sejauh mana pegangan tauhid dia, pegangan akidahnya, iaitu orang beriman, khusyuk, takwa dan lain-lain, beramanah dan lain-lain. Kemudian contoh selanjutnya, perintah kita bermuamalah atau kita melayan isteri kita dengan baik ditujukan kepada suami-suami lah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai, ini surah An-Nisa ayat 19. Yang tadi surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Yang ini An-Nisa ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarisun nisa, tak halal bagi kamu untuk mewarisi para perempuan. Zaman dulu, belum Islam datang, apabila suami itu mati ataupun bapa dia mati, kalau mak muda lagi, anak ambil alih. Zaman-zaman dulu belum jahiliah, ya tak? Kerja memang kerja tak betul lah. Tapi Islam datang, Islam menolak semua benda-benda gitu. Sebab zaman-zaman dulu ni lagi kahwin, dia nak menjaga harta benda semua, tak nak ambil orang jauh, nak ambil juga bekas bapa, bekas adik-beradik dia. Tidak halal sama sekali bagi kamu untuk mewarisi para perempuan bekas isteri, siapa-siapa bekas isteri yang orang-orang diharamkan sebelum ini. Secara paksa, kamu tak boleh mengambil secara paksa. Mana mesti kena melalui akad nikah yang sah. Kalau benda itu dibolehkan, hukumnya boleh. Wala ta'dhiluhunna, jangan sekali-kali kamu menggunakan kesempatan untuk kamu mengambil kesempatan bersetubuh dengan mereka. Litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, untuk kamu mengambil balik apa sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Sebab kalau dia mewarisi perkahwinan itu daripada orang lain dengan tak payah akad nikah dengan sesuai atau tidak, kalau benar kalau begitu, dia tak payah bawa bahan baru. Jadi seolah macam ambil alih harta pusaka. Jangan buat begitu. Ini sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam ni, jangan kata gini. Ni ayat ni diturunkan menceritakan hal orang sebelum Islam. Tapi lepas tu jangan buat begitu. Illa ayatina bi fahishatin, melainkan jika perempuan-perempuan tadi melakukan perbuatan maksiat, kamu bolehlah bertindak secara yang clear. Itu pun fahishatin mubayyinah, iaitu satu perbuatan maksiat yang nyata, yang terang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kamu melayan perempuan-perempuan yang kamu kahwin ini dengan elok, dengan secara yang baik. Fa in karihtumuhunna, walaupun kemungkinan kamu tak berapa suka kepada isteri-isteri yang kamu dah kahwin ini, sikit sebanyak kamu tak suka, mungkin fa asa an takrahu syai'an, mungkin kamu benda tu kamu tak suka sesuatu, tetapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi banyak kebaikan yang kamu dapati daripadanya. Sebab itu kadang-kadang sikit yang kita tak suka, tapi banyak lagi kebaikan. Macam orang lah, dia kahwin baru, isteri baru lah yang paling dia suka lah. Tapi isteri lama dia tak apa suka dah, tak kira dah kerana apa. Tapi bila sakit balik rumah isteri tua. Cuba kita tengok. Ya tak? Jadi itu sebagai membuktikan bahawa janganlah. Ya, saya tak nak panjang-panjang, sensitif ada di belakang tu. Contoh selanjutnya, itu dikaitkan juga dengan orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman, dia pakai lanyak je. Bahkan ada yang kahwin tak beritahu. Bukan mesti bagi tahu. Islam tak mesti memberitahu. Tapi kerana dia tak beritahu isteri yang kedua, yang pertama tu, kerana dia dah ada isteri yang kedua tu, keburukannya apa dia? Dia ikut giliran betul tak betul tak tahu. Sebab kalau dia nak bagi betul-betul, nanti isteri pertama dapat detect. Jadi akhirnya dia telah bohong kepada isteri pertama. Kemudian duitnya pun dah, kalau dulu belum kahwin tu nampak dia bagi bulanan banyak ini, lepas ni bagi bulanan banyak ini. Isteri pertama tanya buat apa? Dia kata tu bagi derma banyak, padahal kan bagi pada orang lain. Jadi itu keburukannya kerana menyembunyikan perkahwinan yang kedua, walaupun tidak disyarakkan, tapi kerana limitasi kebendaan malam, giliran semua akan, ini satu keburukan jugalah. Yang keenam contohnya,
Apabila seorang perempuan yang telah diceraikan dengan talak 3, dia setelah diceraikan, bukan talak 3, dia hendaklah ditunggu iddahnya selama 3 kali suci. Apa tujuannya? Supaya mereka tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam kandungan mereka. Dan sebab itu falsafahnya tunggu iddah tu untuk menjamin yang perempuan tadi dah bersih dah daripada kesan-kesan suami dulu. Jadi kalau dia kahwin baru tadi tak bangkit dah. Jadi ini pun dalam sistem perkahwinan sivil mereka baru menerima realiti. Kalau dulu tak ada masalah lah. Sebab tempoh iddah itu tempoh menyucikan rahim wanita itu daripada kesan-kesan yang tinggalan suami dulu. Tapi mengapa orang lelaki tak ada minta? Kerana orang lelaki dia tidak meninggalkan kesan itu, dia jangan tinggal kepada orang lain, tapi dia tidak mengambil kesan orang lain masuk. Mereka penyakit je lah. Jadi Tuhan sebut permannya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang telah diceraikan satu talak pun hendaklah mereka tunggu sehingga suci 3 quru, 3 kali cuci. Bukan 3 bulan tuan. Tuan-tuan 3 kali quru, 3 kali cuci. Kadang-kadang 2 bulan saja, 12,5 bergantung keadaan. Sebab tu Tuhan sebut bukan 3 bulan. Cuma orang Melayu mentafsirkan 3 bulan. Tapi dia 3 kali suci yang betul. Wala yahillu lahunna an yaktumna. Tidak halal bagi mereka untuk mereka menyembunyikan apa yang ada di kandungan mereka, dan untuk mereka membohongi. Menyembunyikan sini termasuk mereka membohongi tempoh iddah. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak halal bagi mereka untuk mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka. Takut-takut mereka ada mengandungkan isteri yang suami yang dulu. Sebab itu kepastian seorang perempuan dalam iddah tadi nak memastikan dia ada lagi kah suci atau tidak kandungannya, atau ada kesan-kesan dulu sama ada mengandung atau tidak. In kunna yu'minna billah, jikalau mereka-mereka ini beriman dengan Allah. Mana perempuan-perempuan yang buat begitu tu yang beriman dengan Allah. Makna dikaitkan menunggu tempoh 3 quru itu pun dikaitkan dengan yang beriman. Jadi kalau mereka-mereka yang tak beriman, dia kata I kahwin dah, I cerai dah lama dah 5 bulan, padahal baru 5 minggu. Yalah. Ini yang bahayanya. Sebab rekod dia yang tahu. Dia yang tahu rekod. Ini mungkin berlaku kepada parti-parti yang datang saya dengan saya tak nak sebut dengan detail, benda sensitif kan. Kadang-kadang dia orang kata masih ada suami ya tak. Jadi benda ini mungkin berlaku. Maka dengan sebab itu memastikan dia melepasi 3 tempoh 3 quru itu satu kewajipan kemestian, dan hanya sanggup dilakukan oleh perempuan-perempuan yang beriman. Bila tak beriman dia nak cepat-cepat, dia kata I dah habis dah, sedangkan baru mula separuh je. Dah suci semua elok dah. Jadi itu faedahnya. Dikaitkan kepada orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dikaitkan juga dengan orang yang beriman dengan hari akhirat. Itu surah Al-Baqarah 228. Begitu juga, saya tambah sikit lagi lah, kalau dia nak potong dalam YouTube pun potonglah. Cuma saya nak habiskan poin ini ya. Allah perintahkan kita supaya menjauhkan daripada minum arak, berjudi dan tenung nasib. Ini pun dikaitkan dengan orang yang beriman. Tak mungkin perintah ini dipatuhi jika orang yang tak beriman. Firman Allah surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, berjudi, tenung nasib dan apa lagi, menjamu, tenung nasib, kena main panah. Panah tu kita macam orang main apa, judi jugalah. Satu perbuatan keji, najis daripada perbuatan syaitan. Hendaklah kamu jauhkannya perbuatan itu. Semoga kamu berjaya. Ditujukan kepada orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman, benda ni taklah jadi masalah. Jadi bagaimana ayat-ayat Quran yang menyentuh hal-hal fiqh ni untuk melaksanakan dituju kepada orang yang beriman, bertakwa dan seumpamanya. Begitu juga contoh yang lain, pengharaman riba. Dikaitkan orang yang sanggup meninggalkan perbuatan riba ni ialah dengan orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Kalau orang yang tak bertakwa, tak beriman, saya pun mendapat komplain, bukan komplain, sungutan banyak juga pihak. Payahlah ustaz, saya dah serasi dah dengan bank-bank ini.
bank simpanan nasional ke apa ke, saya nak tukar kepada bank baru, bank Islam, bank muamalat ni payah lah macam mana. Saya kata tak boleh lah, dah ada pilihan yang halal, mengapa kita nak teruskan yang haram? Sebab riba tu berat. Bank-bank biasa pun dah ada counter Islamik, semua dah ada dah. Kalau kita teruskan juga dengan konvensional tu yang ada unsur ribawi itu, tak betul lah. Benda tu dah sah ada je tak. Tapi polis semut itu dia agak ayah, walaupun dia ni ahli masjid. Firman Tuhan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu ar-riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman juga, jangan sekali-kali kamu memakan riba yang melampau-lampau tu. Sebab tu ada ulama kata kalau kadar tu rendah setakat untuk pentadbiran okey, melampau ni yang lebih ya, seolahnya gitu. Wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dua kalimah diguna, beriman dan bertakwa kepada Allah. Maknanya orang yang tak beriman dan tak bertakwa kepada Allah tak mungkin boleh meninggalkan amalan riba. Memang betul. Kalau kita tengok yang teruskan dengan riba tadi, contoh tengoklah, la'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya. Bermakna perintah untuk memberhentikan perbuatan riba, amalan riba ini pun ditujukan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Ali Imran 130. Firman Tuhan lagi, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Wa zaru ma baqiya minar riba, tinggallah segala amalan-amalan kamu daripada riba yang lepas-lepas tu. Sudah ada di bank, bawa keluarlah. Yang lepas tu minta ampunkanlah. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Dikaitkan dengan beriman. Yang penghabisan dah ni. Satu lagi, bahkan dalam kita nak buat benda baik pun dan benda buruk, apa yang kita nak buat, jangan sekadar nak pleasekan manusia. Jangan sekadar bos tengok. Jangan sekadar apa orang panggil, rekod apa, check in check out tu. Dan jangan sekadar apa, aturan kerja. Jangan sekadar kita bergantung pada yang itu untuk menjadi perbuatan kita baik. Kita mesti ingat apa yang kita baik itu diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya. Firman Allah, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum, bekerjalah kamu semua, Allah akan melihat perbuatan kamu. Dikaitkan dengan iman. Wa rasuluhu, Rasul juga melihat perbuatan kamu. Wal mu'minun, orang lain juga melihat perbuatan kamu. Kalau isteri, suami akan lihat perangai isterinya, apa dia buat kerja rumah. Kalau pekerja-pekerja, bos akan intai je, akan ada cara dia menilai dah, untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Itu maksudnya. Wa saturadduna ila alimil ghaibi, kamu semua akan dikembalikan kepada alam ghaib atau alam akhirat kelak. Wa syahadah, dan kamu boleh alam nyata juga yang kamu akan dikembalikan kepada alam itu kemudian di akhirat. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memberi tunjuk kepada kamu tentang segala apa yang telah kamu buat di dunia. Ayat ini digunakan dengan baik sebagai, kita katakan, sebagai counter check ataupun kita panggil check and balance dalam kerja buat kita. Sebab tu kalau orang yang bergantung dia nak kerja kuat dengan punch in saja atau dengan orang nilai saja, dengan kad itu saja, tak memadai. Biarlah dia buat baik, kerana dia yakin Allah melihat amal ibadatnya, Rasul melihat, dan orang mukmin yang lain melihat untuk menilai dia. Sebab tu kita tengok orang yang tulen baiknya, dia tak kisah apa yang orang lain buat, dia buat kerana dia menjalankan tugas dengan baik. Jadi saya berhenti setakat itulah saja. Sebab di peringkat mula tadi saya telah meletakkan prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang penting dalam amal ibadat kita yang berbentuk fiqh, mesti dikaitkan dengan iman dan takwa. Jadi setakat itu, ampun dan maaf setelah silap kepada saya. Sekali lagi, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.